Akal ni, ini akal mukmin saja ada ni. Aqlul mukmin. Maksudnya mukmin saja ada akal ata'i. Tadi aqlul gharizi dengan aqlun kasbi, hadha yashtarik bainana wa bainal kuffar. Orang kafir pun ada juga akal ni. Jadi tak mustahil untuk mereka berusaha untuk mendapatkan akal tadi dengan tambahan ilmu dan seumpamanya. Ini aqlun kasbi dipanggil. Ada sebab muasyaratil uqala. Tapi aqlun ata'i ada qaslil mukmin. Ini aqlul mukmin yang mana menyampaikan orang tadi kepada iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain, amin amin rabbal alamin. Wal 'aqlu sirrun ruhaniyyun tudriku bihi an-nafsu al-'ulum ad-daruriyyah wan-nadhariyyah. ومحله القلب ونوره في الدماغ وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين وأول كماله البلوغ ولذا كان التكليف بالبلوغ. العقل kata Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini masih lagi dalam perbahasan aqsamu hukmil aqli la mahalah هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام. Ini masih dalam tentang perbahasan al-aql. Wal-aqlu sirrun ruhaniyu atau ruhaniyun. Yani rahsia kerohanian yang dengannya tudriku bihin nafsu, yakni jiwa ataupun seseorang itu dapat mengetahui al-ulum ad-daruriyah, ilmu yang bersifat daruri ataupun ilmu yang bersifat nazari. Jadi ilmu yang bersifat daruri dan ilmu yang bersifat dengan nazari, sama ada yang memerlukan kepada ta'ammul atau tidak memerlukan kepada ta'ammul, ai i'malul fikr, itu diketahui dengan apa? Dengan sirrun ruhani tadi. Rahsia kerohanian itu iaitu yang disebut dengan al-aql. Baik, di mana tempat aql? Wa mahalluhu qalb. Tempatnya adalah di jantung. Wa nuruhu fid dimagh. Dan cahayanya memancar ke pada otak. Wa ibtida'uhu, dan permulaan aql itu min hini nafkhir ruh, daripada permulaan ditiupkan ruh fil janin. Jadi maknanya janin ketika ditiupkan ruh lahu aql, telah berakal pada waktu tersebut, cuma tidak sempurna. Wa awwalu kamalihi al-bulugh, dan awal kesempurnaan bagi aql adalah al-bulugh. Wa awwalu kamalihi al-bulugh. Walidha kana taklifu bil bulugh. Karena itulah seorang itu ditaklifkan dengan sebab baligh. Jadi baligh adalah awal kesempurnaan bagi akal tersebut. Maka karena itu ditaklifkan dengan tanggungjawab atau dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab syarak. Hadha huwa as-sahih alladhi alayhi Malik wa Syafi'i radhiyallahu anhuma. Dan ini yang pandangan yang sahih yang dipegang oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Maksudnya fi khilaf. Sini ada khilaf dalam masalah ini. Cuma ini yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dan dipilih oleh Al-Imam Ad-Dardir radhiyallahu anhu untuk merajihkan pandangan tersebut. Wa huwa muradu man qala, dan
apa yang disyarahkan oleh Imam Dardir, itu yang dimaksudkan kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain yang disebut dengan huwa latifatun rabbaniyatun tudriku bihin nafsu ila akhirih. Dan ini adalah latifatun rabbaniyah. Jadi latifatun rabbaniyah itu apa maknanya? Sirrun ruhani. Yang rahsia kerohanian. Tudriku bihi an-nafsu ila akhiri at-ta'rif. Alif lam kha itu nahtul Arabi. Jadi naht ini ditulis tapi tidak dibaca. Dia ditulis tapi tidak dibaca. Ditulis dengan alif lam kha, jadi jangan baca ilah. Dia kena baca dengan penuh. Jadi dibaca dengan ila akhirih. Macam intaha. Kadang kita jumpa di belakang dia disebut dengan tulis di belakang tu alif ha. Itu dipanggil naht. Yang dibaca pula lagi macam letih baca. Jadi dengan makna alif ha tu adalah dengan makna intaha. Jadi dia ditulis tuktabu wala tuntaqu. Tahu tak? Naht ini tuktabu wala tuntaqu. Kecuali satu saja. Kecuali ha dalam hadis, dalam tahdis. Qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, ha yani tahwilul isnad. Itu jadi baca ha. Lain daripada naht dengan ha untuk makna tahwilul hadis ataupun dengan makna tahdis di sisi magharibah. Tahwil di sisi ahli masyariqah. Maka lain daripada itu tidak boleh nahtun tidak akan dibaca. Sebaliknya ditulis tetapi dibaca dengan penuh. Ini alif lam kha tak baca ilah. Ada, saya pernah sekali ada dalam pengajian di Azhar, ada seorang pelajar ni dia minta nak baca kitab depan Syekh. Kemudian dia baca sampai ke ilah ni, dia pun ilah. Baca sedap. Wa latifatun rabbaniyatun tudriku bihin nafsu ilah wa qila jam. Saya kata ulang balik. Ulang balik ilah lagi. Kata hadza tuktabu wala tuntaqu. Ini ditulis saja tidak dibaca. Ditulis macam tu sebagai isyarat kepada tidak ditulis selesai habis. Lepas tu ditulis titik alif lam kha. Jadi alif lam kha dia kalau jumpa dia baca apa Aiman? Baik kayu. Orang tu habaq dah kata tuktabu wala tuntaqu ilah. Dia jugalah sekali. Dia baca apa Usaini? Ila akhirih. Ila akhiril hayah. La ila akhirih. Ila akhir saja. Baca apa Abdul Rahman? Ila akhirih. Baca apa Aiman? Bukan ilah. Syarah punya panjang tadi ni rupanya dia kata benda apa ni? Ilah lah sekali juga. Ila akhirih. Jadi tuntaqu tuktabu wala tuntaqu. Ditulis saja tidak dibaca. Jadi kita kalau nak tulis macam ni sebenarnya adalah tariqatul dhabt. Cara untuk kita mencatat. Contoh. Kita tulis dah satu dalam kitab, dalam dhabit kita. Kemudian kita nak ulang balik hak dhabit tadi. Nak tulis balik satu-satu, letih. Maka kita pun tulislah kata ni seperti yang disebut di atas. Iaitu huwa kaza titik alif lam kha. Maksudnya ila akhirih. Tapi bila kita baca, bila kita tengok kalimah tu je, kita tak akan baca ilah, kita akan baca ila akhirih. Okey. Itu teknik lah. Jadi hampa nanti kalau baca kitab depan orang, janganlah tunjuk sangat tu. Saya nampak sangat ni mengaji mana ni. Huwa latifatun rabbaniyatun tudriku bihin nafsu ilah. Betul, baca tu Aiman. Dia kata Syekh sebut. Jelah, marah orang lain pula. Kata dia silap. Wa qila huwa quwwatun lin-nafsi mu'addatun liktisabil ara'. Qila, ini maksudnya pandangan ini dhaif. Ini Syekh kata sahih alladhi alaihi Malik wa Syafi'i. Pandangan ini ada khilaf. Tak faham? Dan kemudian Al-Imam Dardir rahimahullah tidak membiarkan kalam dia saja disebut. Malah beliau menyebutkan juga pandangan-pandangan yang beliau tidak persetujui
dan menganggap bahawa itunya marjuh. Pandangan itu marjuh, iaitu huwa quwwatun lin-nafsi mu'addatun liktisabil ara', ay al-i'tiqadat. Pandangan yang seterusnya mengatakan huwa quwwatun lin-nafs, yakni kekuatan lin-nafs, yakni pada jiwa, mu'addatun yang disiapkan liktisabil ara', bagi mendapatkan pengetahuan atau i'tiqadat. Itu pandangan kedua. Wa qila, pandangan ketiga, huwa min qabilil ulum. Huwa min qabilil ulum maknanya al-aql ada min qabilil ulum. Jadi dia termasuk dalam bahagian ilmu. Ini kena tengok balik. Sama ada di kalau dia min qabilil ulum, maknanya ini akan berlaku khilaf, seperti mana khilaf para ulama tentang ta'riful ilm. Faham? Jadi khilaf ulama pada ta'rif al-ilm. Sebahagian ulama mengatakan al-ilm la yu'arraf. Nah, ilmu tidak ditarifkan. Kalau ada sebagian ulama kata al-ilm huwa ma'rifatul ma'lum. Apa itu ma'lum? Al-ma'lum yani ya'rifu bil ilm. Nah, ini daur. Nah, itu saya uyubi at-ta'rif ataupun maksudnya berlaku daur balik, ulang balik. Apa dia ilmu? Ilmu adalah mengetahui perkara yang akan diketahui. Nah, ini perkara yang dengannya diketahui akan maklum. Maklum pula, maklum diketahui dengan ilmu. Betul balik. Ulama kata al-ilm itu adalah min qabilil kaifiyat. Ada kata al-ilm min qabili al-infi'alat. Ini masuk dalam maqulat asyarah. Itu nanti ada rezeki kalau kita baca Mirqah fi ulumil mantiq, akan jumpa perbahasan tadi tentang ta'rif al-ilm, insyaallah nanti. Baik. Qila huwa min qabilil ulum. Wa qala al-qadi, kata Imam Qadi. Qadi mana ni? Al-Qadi adalah Qadi Abu Bakr al-Baqillani. Qadi Abu Bakr al-Baqillani. Huwa ba'dul ulumi ad-daruriyah. Kata beliau, al-aql adalah ba'dul ulumi ad-daruriyah. Ini sebahagian daripada ilmu daruri. Jadi dia bukan mustaqil daripada ilmu. Tak faham? Kalau ikut akal dalam pandangan Imam Dardir, yang dia bersetuju dengan pandangan Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i, al-aql huwa syai' akhar anil ilm. Kenapa? Karena wasirrun rabbani atau sirrun ruhani tudriku bihi an-nafsu al-uluma ad-daruriyata wa an-nadhariyata. Jadi dengannya dapat mengetahui ulum. Tapi kalau ikut pandangan Qadi Baqillani, huwa min ba'dil ulumi ad-daruriyah. Dia termasuk dalam ulum. Dia bukan satu entiti lain yang dengannya dapat mengetahui ilmu. Qadi Baqillani kata huwa ba'dul ulum ad-daruriyah. Dia tu sebahagian daripada ilmu daruri itu. Faham? Huwa ba'dul ulum ad-daruriyah. Itu jadi khilaf tadi masalah tersebut. Kenapa? Ana aql hadha syai' khafi, benda yang tersembunyi, yang kita tidak dapat melihat hakikah bagi aql. Faham? Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama terhadap masalah tersebut. Wa ba'dul ulumi ad-daruriyah huwa al-ilmu biwujubil wajibat. Baik, apa dia sebahagian daripada ilmu daruriyah tadi? Huwa ilmu biwujubil wajibat, dengan dihukumkan wajib kepada perkara-perkara yang wajib, dan dihukumkan istihalah kepada perkara-perkara mustahilat, dan dihukumkan dengan jawaz bagi perkara-perkara jaizat. Bagi wujubul wajibat, wastihalatil mustahilat, wa jawazil jaizat. Nanti kita akan tengok satu-satu.
wa majaril adat. Majaril adat kal ilmi bil umur allati jarat bihi al adatu bainan nasi min anna an-nara muhriqatun wal akla mushbi'un. Jadi majaril adat, dan mengetahui juga majaril adat, iaitu seperti seorang tadi mengetahui dengan perkara yang berlaku dengannya sebab kerana adat, seperti api membakar, makan mengenyangkan. Itu semua majaril adat pun diketahui min apa? Daripada mana? Daripada al-aql. Kal ilmi biwujub iftiqaril athari ila al-muassir. Jadi sebenarnya dalam hukum adat, hukum adat dan hukum syarak, al-aql la yastaqil. Akal tidak terlepas daripada itu. Tetap isti'malul aql berlaku dalam penentuan hukum syarak dan hukum penggunaan akal diperlukan dalam memahami hukum syarak dan juga berkenaan dengan adat. Akal ada dalam tu, cuma hakim pada waktu tersebut bukan akal. Hanya penghukumnya bukan akal waktu tu. Bukan akal mujarrad maksudnya. Kalau hakimnya adalah aqlul mujarrad, maka dipanggil hukum akal. Boleh? Baru orang kata nanti, hukum adat ni kau tak pakai akal lah. Hukum syarak kau tak pakai akal lah. Tak. Hukum syarak pakai akal. Kalau tidak, mana boleh seorang mujtahid keluarkan hukum kalau dia tidak berakal. So, tentulah dia berakal dan kemudian dia mengistimbatkan hukum syarak tadi berdasarkan daripada nas ayat Al-Quran. Dan mestilah dia orang yang berakal. Boleh? Jadi, nak fahamnya macam mana? Sebab tu disebut kata, dilihat pada hakimnya. Siapa yang menghukum ni? Maksudnya, yang menghukum pada waktu tersebut adalah syarak. Jadi macam mana kita nak tahu kata semayang tu mesti 5 waktu? Wajib semayang ni 5 waktu sehari semalam. Tentu akal akan main peranan waktu tu. Jadi kena fikir ada sebenarnya memang kena 5 waktu. Segi logiknya macam tu. Logik lah tu. Hak tu dia kena daripada syarak. Syarak yang letakkan hukum tu turun daripada ayat Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW yang menyuruh untuk kita semayang 5 waktu. Puasa pada bulan Ramadan, awak tak puasa bulan Zulhijjah. Boleh tak kalau nak puasa pada bulan Zulhijjah? Jadi akal ada kaitan dengan tersebut. Ada kaitan, cuma bukan dia penghukum. Yang meletakkan hukum tadi adalah syarak. Itu juga adat. Dalam bab adat, betul dia kata hukum hakimnya adalah al-adah, takrar. Berlakunya pengulangan. Jadi bukan akal tu yang menghukumkan. Akal masuk juga dalam bab tu. Tamam? Contoh kita tengok ada asap sebagai tanda kata ada api. Baik, macam mana tahu asap tu ada api? Karena adatnya asap ada api. Adatnya macam tu. Tapi waktu tu akal berperanan juga tak sekali waktu tu. Berperanan pada waktu tu. Tapi yang menghukum pada waktu tersebut adalah apa? Adat, bukan akal tu yang hukum. Boleh faham ni? Sebab waktu tu yang mana digunakan? Yang mana yang diletakkan sebagai hakim yang utama pada waktu tu untuk adat. Jadi sebab tu kalau kata kita nak tahu macam mana ni hukum akal ke hukum adat ke, tengok mana yang hakim pada waktu tersebut. Hakimnya, yang menghukumkan pada waktu tu apa dia? Boleh? Baik. Kal ilmi bi wujubil wajibat wa istihalatil mustahilat wa jawazil jaizat wa majaril adat. Kal ilmi bi wujub iftiqaril athari ila al muassir. Seperti ilmu pengetahuan terhadap wajibnya, yani hukum wajib iftiqarul athar. Iftiqaril athar, yani athar memerlukan kepada muassir. Kesan memerlukan kepada pemberi kesan. Wal ilmi bi istihalat ijtima'i diddain wa irtifa'in naqidain. Dan ilmu atau pengetahuan yang dengan pengetahuan tersebut mengetahui hukum mustahil berhimpun di antara dua did
dan dua naqid. Yang tu mana yang hukum akal. Wa hadha tafsirun liqauli man qala. Tamam? Ini adalah tafsiran kepada orang yang menyebutkan tafsir bagi akal adalah huwal ilmu bi ba'di ad-daruriyat. Tamam? Huwa ilmu bi ba'di ad-daruriyat. Wa ala hadzain al-qawlain fahuwa min qabil al-arab. Tuh. Huwa min qabil al-arab. Hadha al-qawlain. Jadi qaul ni tadi apa dia? Huwa min qabil al-ulum, huwa ba'd al-ulum ad-daruriyah. Ini adalah min qabil al-arab. Qabil al-arab ini yang berlaku perbezaan sama ada dalam bentuk kaifiyat ataupun infialat. Faham? Itu yang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Yang ini nanti kita akan bincangkan. Jadi adakah dia jauhar ataupun dia arad? Ni kata hadap dengan kalam dua ni adalah huwa min qabilil ard. Bila min qabilil ard maksudnya ni termasuk dalam maqul kaif ka maqul infial. Ini maksudnya ni. Ataupun maqul al-fi'l. Ada banyak qaul sebenarnya dalam bab sebab dia min qabilil ulum. Hada min qabilil ulum. Jadi min qabilil ulum ini perbahasan pertama dalam kitab-kitab para ulama khusus dalam mantik dan seumpamanya, karena ilmu bila mana ilmu terbahagi kepada perbahasan tiga masalah tersebut, sama ada dia termasuk dalam kaifiyat ke ataupun termasuk dalam infialat ke ataupun termasuk dalam maqulul fi'l ataupun seumpamanya, yang tu dia akan jadi perbahasan dia masuk kepada masalah apa? Dia akan masuk kepada dia berkaitan atau bersangkutan dengan masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak sebut dia lupa. Lupa. Tak apa. Baik. Lihat itulah. Dia masuk dalam bab maqulat. Dia bab dalam maqulat. Kena mengaji maqulat pula lah. Kena mengaji maqulat. Sini kata al-aqlu ikhtulifa fihi ala tariqatain. Akal ni berlaku perbincangan atau perbezaan pandangan ulama padanya dengan dua jalan. Ihdahuma al-waqfu 'an al-khawd fi bayani haqiqatihi idh huwa min al-mughayyibat atau mughayyabat wa qad qala ta'ala wa la taqfu bihi 'ilmun. Ini jalan pertama, jalan apa ni, al-waqfu, waqaf daripada seorang tadi masuk berbincang dengan mendalam tentang akal kerana ia termasuk daripada mughayyabat, yang ini perkara-perkara ghaib. Tamam? Dan kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wa tariqatu tsaniyah al-qawd fihi, yang ini masuk perbincangan. Dan ini syarah tadi tentang ta'rif akal apa semua sekali itu. Wa ahlu hadhihi at-tariqah, jadi tariqah yang kedua, ikhtalafu kama huwa mubayyan. Jadi berbeza pandangan tentang seperti mana yang kita sebut tadi. Adakah dia sirrun ruhani? Yang sebut sirrun ruhani sama aja makna dengan latifatun rabbaniyah, sama aja. Ada yang kata quwwatun lin nafsi mu'addatun liktisabil ara. Ada kata huwa min qabilil ulum. Syarahkan pula oleh Al-Qadhi huwa al-ilm ba'dul ulum wa ba'dul ulum ad-daruriyat, ataupun huwa al-ilmu bi ba'di ad-daruriyat. Itu sama ada. Maksud dia lebih kurang. Tamam? Jadi wal mukhtaru indahum, yang terpilih di sisi mereka, annahu gharizatun, gharizah yatahayya biha lidarkil ulum. Tamam? Gharizatun. Gharizah ni maksudnya apa dia? Gharizah ni itu yang maksudnya dengan sirrun apa ni rabbani. Ya, sirrun atau latifatun rabbaniyah. Ini perasaan dalaman yang dengannya yatahayya, yang dipersiapkan dengannya dengan gharizah tersebut lidarkil ulum, untuk mengetahui ilmu-ilmu. Tariq
wa ila dhalika intaha imamil haramain wa ikhtarahu asy-syaikh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tamam? Wal aqlu anwa'un khamsah. Anwa'u khamsah. Akal ni ada 5 jenis. Gharizi, dia panggil aqlun gharizi. Wa huwa fi kulli adamiyyin mu'minin wa kafirin. Aqlun gharizi ni ada pada semua. Sama ada pada mukmin ataupun pada kafir. Kemudian aqlun kasbi. Aqlun kasbi yang kedua, wa ma yaktasibuhu al-mar'u min mu'asyaratil uqala. Jadi hak ni didapatkan dengan percampurannya dengan para uqala. Ini orang-orang yang berakal. Wa yahsulu lil kafiri aidan. Yani orang kafir pun akan menghasilkan benda ni. Maksudnya dia boleh mendapatkan aqlun kasbi. Yang ketiga aqlun ata'i. Wa huwa aqlul mu'min alladhi ihtada bihi ila al-iman. Jadi aqlun ata'i yani diberikan kepadanya anugerah. Akal ni akal mukmin saja ada ni. Aqlul mu'min. Maksudnya mukmin saja ada akal ata'i. Tadi aqlul gharizi dengan aqlun kasbi, hadza yashtarik bainana wa bainal kuffar. Orang kafir pun ada juga akal ni. Jadi tak mustahil untuk mereka berusaha untuk mendapatkan akal tadi dengan tambahan ilmu dan seumpamanya. Ini aqlun kasbi dipanggil. Kerana sebab muasyaratil uqala. Tapi aqlun ata'i ada khas lil mu'min. Ini aqlul mu'min yang mana menyampaikan orang tadi kepada iman. Yang keempat aqluz zuhad. Aqluz zuhad. Ini pun akal anugerah Allah Taala. Kalau tadi akal anugerah, aqluz zuhad lebih lagi ya. Aqluz zuhad ni lah yang akan dalam otaknya tidak ada perasaan dunia pada waktu itu. Cinta dengan dunia, gila dengan dunia, nak dengan dunia. Nah, sedih ketika dunia meninggalkan dia dan seumpamanya. Ni akal zuhad ni, ni akal anugerah. Bukan semua orang boleh lah akal zuhad ni. Dah ni tak ada duit tak apalah. Dah ni yang tak ada duit ni dia bukan akal zuhad ni, dia panggil ni akal tak ada. Dia memang tak ada apa pun. Jadi dia kata nak zuhad je lah. Tapi bila ada duit nanti ni, tiba-tiba waktu tu dicabut duit tadi, ataupun ditarik duit tadi, ataupun dikurangkan pada waktu tersebut. Jadi macam mana waktu tu? Adakah dia akan jadi seorang yang zuhad, berakal seperti akalnya zuhad ataupun tidak? Itu dilihat pada waktu tersebut. Boleh? Lah ni tak apa. Lah ni dia dengar ni kalam Tok Guru ni, dengar habis sampai 400 kali pun dia dengar. Saya tak akan jadi macam tu. Dan mai waktu ujian nanti, waktu tu baru tahu kita siapa dia. Kita ni benar-benar beramal ataupun tidak. Yang ni gunanya ar-rabitah di antara kita dengan guru. Ni guna rabitah di antara kita dengan apa yang telah kita pelajari. Hadza yahtaj ila al-ilm. Perlu kepada ilmu dan juga perlu kepada bimbingan. Bimbing jiwa. Itu. Dia faham? Dia tak senang nak tu, bukan senang. Nak main semua macam tu tak senang. Dia macam orang duduk depan harimau, waktu harimau kena penjara. Harimau duduk dalam kandang. Ada pipi tu dia kemah. Tak ada apa harimau ni. Buka kandang tu tengok. Nak tengok sama ada 2 orang waktu tu depan. Orang tadi harimau duduk dalam kandang, dia duduk pergi tengok macam di zoo. Konok kan? Ni dengan harimau main depan mata dia waktu tu tak ada kandang apa. Sama tak perasaan dia dengan harimau duduk dalam kandang dengan harimau waktu tak duduk dalam kandang. Sama tak waktu tu. Kalau sama je waktu tu tak ada masalah apa dia kata. Kenapa dia kata al-mu'assir huwa Allah. Sama tak waktu tu. Kalau dia kata al-mu'assir huwa Allah. La ilal aghyar. Kalin la athara lahu. Kalau pun terkena daripada waktu tersebut, hadza min Allah. Laisa min al-asad, laisa min an-namir. Hadza min Allah. Sama waktu tu. Kan kita akan terkejut. Dia kalau terkejut saat tu dia panggil terkejut. Dia patah balik semula ada al-mu'assir huwa Allah. Waktu tu baru nampak balik siapa dia. Tapi kalau sampai ke sudah, dia terkencing kat itu. Terus sembang dah. Itu masih lagi
Akal kita ni masih lagi aklu kasbi maksudnya. Dan juga aklu gharizi saja. Ada. Itu semua orang pakai ada. Budak-budak pun ada tu. Tapi bila dia takut, dia kena takut. Bila kena gempak, dia riau. Nah, bila orang tak bagi susu kat dia, susulah yang paling memberikan kenyang pada dia pada waktu tu. Faham? Lah ni bolehlah sembang. Baik ujian nanti baru tahu siapa dia orang yang akan betul-betul duduk di atas ujian tersebut. Jadi jangan sembang. Jangan sembang dan jangan cakap lebih daripada kemampuan kita. Boleh? Tenang-tenang saja. Jadi apa ni, sampai ujian nanti bukan minta ujian. Jangan minta ujian. Kerana kita tak mampu tanggung. Ada seorang hamba Allah Ta'ala minta ujian kepada Allah. Ya Allah, ujilah saya, Ya Allah. Apa sahaja, saya akan mampu menanggungnya. Sembang. Lepas tu tengok, duk tabuk pasiak duk atas kepala, duk lalu atas jambatan dekat negara dia, dekat negeri dia. Orang pun bertanya, bukankah kamu dulu alim kabir yang kata-kata? Dia kata, ya, saya dulu. Jadi macam ni. Kenapa buat macam ni? Dia kata, kerana saya dulu pernah minta kepada Allah untuk Allah uji saya dengan perkara yang apa sahaja dan saya akan mampu tanggung. Rupanya saya tak mampu tanggung. Allah uji apa? Habsu al-baul. Allah uji dia dengan prostat. Tak boleh kencing. Hak tu saya kata, saya tak mampu. Saya kata, saya mampu. Boleh, saya kata. Ujilah apa saja. Allah tak uji apa-apa pun. Bukan suruh hilang harta ke, nak bini ke. Tak. Tahan. Ayat kencing dia keluar. Tak tahan. Sakit. Dan juga tak akan senang duduk. Yang tu pun. Jadi jangan minta ujian. Jangan minta dan jangan belagak. Sebab tu kita ni kulluna lillah. Wa ilallah wa ala Allah wa fillah. Semuanya. Itu kalau baca dalam wirid-wirid para imam, para ulama dalam hizib dan seumpamanya, kita akan tengok penyerahan dan juga tauhid yang luar biasa yang mereka letakkan dalam hizib mereka tadi, penyerahan. Lepas tu kalau baca macam tu selalu dan diamalkan, moga-moga dapat sirnya para wali tu. Seperti mana mereka rasa, kita akan dapat juga rasa macam tu. Tak sepenuhnya pun dapat juga sihir. Jangan tinggal wirid-wirid para awliya. Kan? Ujian orang ni Allah Ta'ala bagi ni pelbagai. Dan kita rasa ujian kita yang paling berat sekali. Pada orang lain lebih berat lagi daripada kita sebenarnya. Kita ni biasa aja sebenarnya. Tapi kita yang tak boleh tanggung kerana apa? Dia kena ada benda lain. Kerana ada wahnun, dia kena ada hubbud dunia. Wahan, hubbud dunia. Yang ni yang kena dijauhkan daripada jiwa. Jauh daripada jiwa benda-benda yang macam ni, insya-Allah kita akan rasa tenang dia, apa sahaja keputusan. Apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah. Apa sahaja yang diberikan oleh Allah kepada kita, sama ada anugerah ke, sama ada ujian ke, apa semua tadi, semuanya daripada Allah. Apa sahaja daripada kekasih, maknanya semuanya adalah benda yang terbaik, maksudnya. Kalau kita menganggap tu kekasih. Tapi masalah dia, kita menganggap ni sebagai satu balak dan juga satu bencana kepada kita. Tu yang jadi masalah. Sebab tu ada awliya Allah Ta'ala yang dilihat di atas gunung, kaki tak ada, tangan tak ada, mata buta. Mata buta. Kulit sopak. Dan juga bukan sekat sopak, berbau dan kemudian ada nanah. Dan ada seorang wali naik ke atas gunung, nampak seorang wali, seorang lagi ni duduk atas gunung. Tapi mulut, Alhamdulillah. 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 Itu yang sebut. Tanya macam mana kamu boleh sebut Alhamdulillah lagi dalam keadaan macam ni? Dia kata Alhamdulillah, boleh sebut Alhamdulillah. Itu masih lagi boleh sebut Alhamdulillah tu Alhamdulillah. Dan apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang macam ni? Setiap hari ada seekor burung yang akan main bagi makan dia. Cari makan, main bagi makan dia. Tanpa perlu dia gerak. Tangan duduk macam tu, kaki putih habis semua. Badan habis semua dengan sopak dan juga benanah. Dan dia tak turun pun daripada gunung tu. Burung pula main bagi makan kat mulut dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faham? Jadi kita nak apa lagi sebenarnya dalam hidup ni sebenarnya? Nak apa lagi? Tarik. Nak apa Tarik? Tu.
Jadi sebab tu kata kena ada rasa syukur dalam hati. Bila syukur ni insya-Allah kita akan rasa cukup dengan apa yang ada. Yang kelima, aqlun syarafi. Aqlun syarafi ni apa dia? Huwa aqlun nabi. Wa aqlu nabiyina sallallahu alaihi wasallam li'annahu asyraful uqul. Ini sebaik-baik akal. Faham? Dan kemudian walahu taqsimun akhara ala arba'ati aqsam. Ada lagi kata Imam As-Sibai. Ada 4 lagi kisim pembahagian jenis akal. Dia panggil aqlun huyuli ataupun hayuli. Wa huwa aqlus sibyan. Ya. Ini akal kanak-kanak. Akal kanak-kanak nisbatan ilal huyuli ay at-tinati allati khuliqa minha Adam alaihi salatu wassalam. Bijami'i anna kullan minhuma la ya'qil. Jadi huyuli ini adalah tinah. Diambil daripada tinah. Yani huyuli itu adalah tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Tamam? Maka persamaan di antara akal kanak-kanak ni dengan huyuli ni adalah kedua-duanya pada waktu tu masih lagi dikira sebagai akalnya tidak sempurna. Dia panggil aklun huyuli. Yang kedua dia panggil aklun gharizi. Wa huwa al-intiba' ala syai' wal in'ikafi alayhi. Ini gharizi ni intiba' ala syai' ni maksudnya dia ada orang panggil apa diletakkan dengan tabiat tertentu bagi jiwa tersebut. Dan ini adalah awal anwa'. Hadza awwalul anwa'. Baik. Kemudian malaki. Wa huwa alladhi 'indahu malakatun bil 'ilmi mathalan, lakinnahu la yaqdiru 'ala at-ta'bir 'anhu bima yufsihu 'an muradih. Jadi ilmu dia panggil aqlun malaki. Malaki ni maksudnya dia ada kemampuan malakatun bil 'ilm, kemampuan untuk dengan ilmu, cuma dia tidak mampu lagi untuk takbirkan dengan apa yang dengan daripada ilmu tersebut bima yufsihu an muradi. Ini apa yang dimaksudkan dengannya. Dia panggil aqlun malaki. Dan yang keempat dipanggil aqlun fa'al. Aqlun fa'al wa huwa a'laha, dan ni yang paling tinggi sekali. Wa huwa man lahu malakatun yaqdiru biha 'ala ta'biri bima fi muradih. Jadi ada malakah, kemampuan yang mampu dengannya ala ta'bir bima fi muradih. Jadi beza dengan aqlun malaki. Aqlun malaki iaitu akal yang mempunyai malakatun bil ilm, jadi kemampuan untuk mendapatkan ilmu itu ada, cuma tidak mampu ta'bir. Jadi ini dengan taksim aqar lil aql. Aql huyuli, aqlun gharizi, aqlun malaki dengan aqlun fa'al. Tamam? Itu. Jadi ada 4 jenis akal dengan pembahagian yang lain daripada akal yang disebutkan sebelum ni, dengan aqlun gharizi, aqlun kasbi, aqlun ata'i, aqlun zuhad dengan aqlun syarafi. Tamam? Kemudian kata Syekh qauluhu la mahalah. La mahalah ay la tahawula wa lam fikaka an kauniha thalathatan. Yani aqsamu hukmil aqli la mahalah ay la mahalah ay la tahawula wa lam fikaka an kauniha thalathatan. Yani tidak berpisah, tidak lagi berubah dan tidak akan berpisah daripada dia hanya mempunyai 3 bahagian sahaja. Ay annaha annaha thalathatun la aqalla wa la aktsara. Jadi akal ni tidak ada lebih daripada 3. Akal, pada hukum akal ini tidak lebih daripada 3, hanya 3 sahaja. Jadi dia bukan 2 ataupun 1 dan seumpamanya. Boleh tak ditambah lagi jadi 4. Jadi panggil ni istiqra'. Ada panggil apa lagi? Dia panggil wajhul hasri kan, dengan wajhul hasr dengan wajhu al-hasr ataupun wajhul dhabt. Ada wajhul hasr minha wajhul hasr maksudnya. Dan taksimnya taksim seolah-olah taksimu al-aql. Taksimnya taksimul aql. Baik, macam mana seolah-olah taksimul aql? Maksudnya dia ada 2 aja.
Hukum ni ada wujub dengan la wujub. Itu. Faham? Hukum ni sama ada wujub dengan la wujub. Cik hangguk apa ni Aiman? Apa dia la wujub Aiman? Aiman? Apa? Ni kalau Ustaz tanya ni. Ni Aiman. Hukum ni dia ada 3. Boleh. Hukum akal ni ada 3. Wujub, istihalah, jawaz. Faham? Pembahagian ni adalah pembahagian akal. Maksudnya la rabi'alah, tidak ada 4. Baik. Tukarkan 3 tadi kepada menjadikan dia hukum akal. Jangan, tak faham apa kan? Ada bahasa mantiki dia panggil tu. Itu bahasa ahli ilm, maksudnya bahasa mantiki. Baik. Boleh tukar kan? Ilmu tadi, akal tadi, hukum akal ada 3. Hukum akal dia ada hukum wujub, istihalah, jawaz. Tukarkan 3 ni kepada pembahagian akal. Tak faham? Ustaz dah sebut dah tadi. Al-wujub la wujub. Itu sebenarnya. Jadi ka'anna al-taqsim hada taqsimu aqli. Ka'anna hada taqsim aqli. Seakan-akan taksim ini, pembahagian ini adalah pembahagian akal. Pembahagian akal macam mana? Dia ada 2 saja. Wujub la wujub. Contohnya, dalam dunia ada berapa bahagian manusia? Ada 3. Apa dia, rajul, imra'ah dengan khunsa. Khunsa muskil lah. Bukan khunsa yang wadih. Khunsa muskil. Ada 3 lah kita kata. Baik, kalau dibahagi dengan taksimul aqli, dia akan jadi berapa? Jadi 2 ya. Berapa? Disebut apa? Rajul dengan la rajul. Lelaki dan bukan lelaki. Hak bukan lelaki itu termasuk dalam dia perempuan dan juga khunsa. Macam ni juga hukum akal ada 2. Tapi kalau dibahagi dengan hukum akal, dia akan dibahagi dengan taksimu akli, dia akan jadi 2 aja. Wujub dengan la wujub. Karena termasuk dalam la wujub adalah istihalah dan jawaz. Faham ni? Warna dalam dunia ada berapa? Ada banyak. Baik. Boleh tak tukar dia kepada taksimu akli? Boleh. Ada warna ada banyak, ada sawat, ada bayat, ada banafsaji, ada burtuqali, ada apa lagi? Burtuqali warna apa burtuqali? Burtuqali warna apa? Warna apa ni? Sebut betul tadi dia. Oren. Lagi warna ahmar. Lagi warna khadra. Lagi asfar. Azraq. Umpamanya banyak warna kan. Baik, kalau nak ditukarkan kepada taksimu akli, jadi macam mana kita nak buat? Buat satu je, sawat la sawat. Warna ada 2. Hitam dan bukan hitam. Putih dan bukan putih. Maksudnya bukan putih itu termasuk semua warna tadi. Yang lawan dia dengan putih. Faham? Gelap apa Iman? Iman berapa ni Muaz? Faham Muaz? Dia gelap. Dia bukan faham. Apa punya bahasan ni? Boleh nampak ni? Yani annaha salasatun la aqalla wa la aksara hadha ala al-i'rab al-awwal. وأما على الثاني فالمعنى أنها في هذه بعينها لا غيرها. هذا baik. Dia kata la mahalata ay la tahawula wa la infikaka عن كونها ثلاثة يعني أنها ثلاثة لا أقل ولا أكثر. هذا على الإعراب الأول. إعراب الأول من هذا؟ هذا إعراب الأول. هذا إعراب الأول. لا. هذا على الإعراب الأول.
Ha ni. Ni i'rabul awal ay la tahawula. Itu maksudnya. La mahalata ay la tahawula maksudnya. Bila la tahawul maksudnya anna salasatun la aqal wala aksar. Dia takkan berubah. Itu makna ala i'rabil awal. Ala i'rabil awal ay dengan makna la tahawula. Wa amma ala tsani, manakala dengan sani apa dia? Lam fikaka. Tamam? Lam fikak iaitu dia tidak akan berpisah daripada tiga ni. Ai annaha hiya hadhihi bi'ainiha. Ini sahaja, maksudnya tidak akan berpisah. La ghairiha. Nampak tak ni? Kata ala i'rabil awal ila tahawula wa amma ala tsani ay la infikaka. Tamam? Faham Zaid? Hiyal wujubu. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan pada pertemuan akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah.